berada di dalam ini bagi lawan agak dua sikit Pak juru media dan juga para wartawan ingin secara luas ya, sekali lagi tuan-tuan mohon bagi laluan kiri dan kanan. Buka ya. Ya bagi laluan, jarak 3 meter kiri dan kanan. Buka ruang ya. Jangan kecilkan ya. Jangan kecilkan. Ya, bagi laluan. Tuan-tuan mohon bagi ruang yang ada di hadapan saya di kiri dan kanan. Oke tuan-tuan sudah ready buat sorakan? Ready? Sabar! 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 Undi! 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 Anda yang terbaik. Terima kasih. Untuk itu mohon bagi ruang di hadapan saya ini bagi ruang bagi kosong please. Bagi kosong. Apa ini? This one. Bagi kosong. Please music untuk persembahan tarian. Iya ada tarian. Tolong bagi ruang. Oke please bagi ruang di sini ya. Ada sembah tari dipertontonkan untuk kita semua. Rasanya inilah buat jurung kalinya. Oke tuan-tuan dan puan-puan tolong bagi ruang di sini ya. Please tolong bagi laluan. Tolong bagi laluan. Tolong bagi laluan. Tolong bagi laluan. Nih, tolong. Ada budak-budak kita nak menari nih. Ya. Please bagi kosong. Please bagi kosong. Ya bagi ruang please. Bagi ruang please. Please bagi ruang. Sorry. Music. Boleh start music. Music igal-igal dipersilakan. Bagi ruang. Datuk Seri. Nah, bagi ruang. Ya, bagi ruang ya, tolong bagi ruang.
Untuk makluman, anak-anak ini di bawah pimpinan Tuan Mazlan bin Jika daripada PDA Camp Langkawi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, tolong ambil tempat duduk masing-masing. Jika tiada tempat duduk, mohon berdiri. Okey, yang berada di kiri dan kanan pentas, mohon untuk kita rapat-rapatkan. Sebentar lagi majlis akan kita mulakan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mohon untuk rapatkan ruang hadapan pentas ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di belakang pentas, inilah masa dan ketikanya. Tonjolkan diri anda. Berada di hadapan bersama-sama orang ramai, penduduk sekitar Putatan dan juga Kota Kinabalu. Kita juga dipahamkan ada yang datang dari jauh. Inilah dia semangat parti warisan, tuan-tuan dan puan-puan. Jika semangat ini tuan-tuan tonjolkan pada 19 hari bulan, insya-Allah semua calon parlimen warisan pasti memenangi pilihan raya kali ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mulakan majlis kita. Parlimen Putatan aman sentosa. Pastikan calon warisan menang menjadi keutamaan kita. Dengan tidak melengahkan masa, mohon kita mulakan ceramah perdana parti warisan di bawah pimpinan Presiden kita. Yang berbahagia, Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Abdal, juga yang berbahagia YB Datuk Awang Ahmad Shah Haji Awang Sahari, Bendahari Parti Warisan Malaysia, merangkap adun N23 Petagas, dan juga Ketua Bahagian P173 Putatan. Yang saya hormati calon parti warisan P172 Kota Kinabalu, adik Amanda. Juga yang saya hormati calon parti warisan P173 Tuan Haji Ahmad bin Muhammad Said. Juga yang saya hormati, saya dipahamkan ada mantan YB kita, Melanie Chia.
juga yang saya hormati Pangeran Sahib Pangeran Tinggal selaku Timbalan Ketua Bahagian P173 Butatan. Oke, dan juga barisan EJK P172 Kota Kinabalu dan P173 Butatan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Majelis kita teruskan dengan iringan lagu. Mohon untuk kita sama-sama berdiri.
Mohon duduk Datuk Seri dan para hadirin dijemput untuk duduk. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, dengan sukacitanya saya menjemput dan mempersilakan Imam Saidi Haji Kasim untuk membimbing bacaan doa. Dipersilakan. Saya dipahamkan sebentar ketibaan Jun Song, saya rasa dah berada bersama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatiha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Ya mujibas sa'ilin. Ridaka wal jannah wa na'udzu bika min saqatika wan nar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbi hab lana minas solihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Zalzalani wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami merafakkan kesyukuran kepadamu karena telah mengizinkan kami berkumpul bersama-sama pada malam ini bersama pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga usaha kami ini mendapat keberkatan dan kemenangan di pilihan raya akan datang. Allahumma ja'al jam'ana haza zama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga dengan doa itu tadi kita sama-sama dapat memperoleh berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, majlis kita teruskan. Untuk itu majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Wajib Datuk Awang Mak Shah untuk memberikan ucapan al-wadwan. Dipersilakan Datuk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Presiden Parti Warisan Datuk Seri Safi Abdal, kedua-dua calon kita Puan Miss Amanda Teo, Miss Amanda Yo, calon kita di Parlimen Kota Kinabalu, Haji Ahmad Muhammad Said, calon kita di Parlimen Putatan P173, semua rakan-rakan pimpinan, dan yang terpenting sekali ialah saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Putatan ini adalah satu bahagian yang berdekatan dengan Kota Kinabalu dan penduduknya agak padat. Pengundi kita adalah seramai 63.000 orang, hampir 60.000 sebenarnya. Jadi saudara yang hadir pada malam ini adalah satu kehadiran di mana saya menjemput saudara-saudara tanpa duit,
tanpa wang. Ini adalah kehadiran secara sukarela. Daripada saudara yang saya kasihi, saya telah bersama-sama dengan Syalun melawat ke beberapa buah PBDM, berjumpa dengan rakyat, mengadakan majlis dengan rakyat, dan pada hemat saya, kita akan menang pada 19 hari bulan ini di Putatan. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara. Kalau sebelum ini kita menjadi kerajaan selama 2 tahun lebih, walaupun saya bukan menjadi wakil rakyat, tapi setiap rakyat kita bagi perhatian. Di mana bermasalah sekalipun bukan di Petagas, di Tanjung Waruka, di Tanjung Keramatkah, kita akan sentiasa memberi perhatian. Tidak perlu saya berucap banyak pada malam ini, karena kehadiran pada malam ini adalah saya bawa untuk mendengar ucapan daripada Presiden kita. Walau bagaimanapun kedua-dua calon akan berucap, tapi setiap seorang berucap hanya lebih kurang 5 menit saja. Apa kabar semua? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah ucapan Dato' Awang, ringkas tetapi padat dan penuh makna. Kita teruskan majlis. Dengan itu, saya menjemput dan mempersilakan calon parti warisan P172 Kota Kinabalu, Cik Amanda Iyo. Dipersilakan. Selamat malam semua. Saya sangat gembira dapat hadir function Putatan hari ini kerana saya tengok itu sambutan memang hangat sekali. Dan saya juga ingin mengucap terima kasih kepada Parti Warisan, terutamanya Datuk Seri Shafie Apdah yang memberi peluang kepada anak muda untuk tanding kerusi Parlimen KK. Hal ini telah menunjukkan bahawa Parti Warisan memang tidak kira bangsa dan agama dan juga mengutamakan anak muda dan juga wanita. So, kita harus bersatu padu dan bekerjasama untuk menang lebih banyak kerusi parlimen pada pilihan raya ini. Kerana kalau kami menang lebih banyak kerusi parlimen pada kali ini di negeri Sabah, kami pun dapat menang lebih banyak kerusi di Dun Sabah juga. Dan hal ini demikian, kami juga boleh menebalikan hak-hak rakyat Sabah yang sudah diabaikan dari parti lain macam BN atau PN atau PH. So, untuk saya, karena saya major dalam economics, so saya rasa ekonomi rakyat Sabah amat penting sekali. Kerana sekarang ini banyak orang kurang pendapatan dan juga tiada peluang pekerjaan. So kalau saya dapat menang kerusi Kota Kinabalu, saya ingin membangkitkan ekonomi bukan saja di Kota Kinabalu saja, tapi di negeri Sabah juga. Kerana Kota Kinabalu ialah permulaan yang terbaik untuk memajukan ekonomi dan lain-lain tempat macam Putatan atau Bersiangan dapat memajukan sekali lagi. So, untuk pilihan raya umum ini saya ingin menyeru semua hadirin sekalian untuk support Parti Warisan, kerana Parti Warisan ialah parti yang fight for the rights for the Sabahan without counting the race and religion, and is inclusivity regardless of age group. So I hope everyone can give support to Parti Warisan. Let us do it together to reimagine Sabah, to reset Sabah, to create a new Malaysia. Let us do that. Thank you so much.
Ya, terima kasih di ucapan ya. Inilah dia anak muda yang berpotensi ya. Maka kita sama-sama memberikan sokongan pada 19 hari bulan. Pastikan undi Amanda Yeo calon nombor 1 ya. Okey, kita teruskan majlis. Untuk itu saya menjemput calon kesayangan Parlimen T173 Putatan, Tuan Haji Ahmad bin Haji Muhammad Said. Dipersilakan Tuan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Saya amat rasa gembira pada malam ini karena kunjungan dan kehadiran pada malam ini sangat luar biasa sekali. Tahniah semua, tepuk tangan. Saya pun diberi masa hanya 5 menit saya berucap. Biasa saya cakap lebih kurang 20 menit atau setengah jam karena kita mau mendengar amanat daripada Presiden dan pemimpin negeri Sabah kita, Datuk Seri Shafie Afdal nanti. Saya berbangga juga kerana dipilih calon untuk Parlimen Putatan mewakili warisan kerana perjuangan Datuk Seri dengan perjuangan saya selari. Kerana setelah lama negeri Sabah ini diabaikan oleh pemimpin-pemimpin dari Kuala Lumpur. Betulkah tidak? Lampau sangat lama lah. Tak tahan sudah kita ni. Kita hati orang Sabah orang yang baik. Even mengikut perjanjian pembentukan Malaysia MA63 menyatakan bahawa kita sanggup bagi 60% kasih Kuala Lumpur, hanya 40% sama kita. Ini tidak baik hati ke itu? Cukup baik sudah kan? Biasanya 50-50 lah. Tapi tidak apa, kita kasih lebih. 60 dia orang, 40 saja kita. Namun sejak tahun 1974 sampai sekarang, mereka tidaklah memberi kita 40% saja yang kita minta itu. Betul kan tidak? Jadi, inilah tiba masanya Datuk Seri. Saya nampak gelombang orang Sabah bangkit ini, seluruh Sabah saya nampak. Saya telah menjelajah kawasan Parlimen ini dari selatan, Sabindo, ke Tiau, ke Putatan, Taman Jambo, sampai ke Pulau Gaya. Saya nampak semangat gelombang Sabah bangkit amat hebat sekali. Ya. Mereka tidak cerita banyak pasal masalah-masalah dia. Orang kecil-kecil itu tidak berang bincang. Dorang bincang sekarang nasib bangsa anak negeri Sabah. Bukan lagi bincang pasal parit lah, pasal sekolah lah. Itu mau, memang betul. Tapi mereka telah sedar bahawa kekayaan Sabah ini cukuplah. Jangan lagi mereka rampas harta kita. Ini time dia, bos. Ya, ini masa dia. Ini kali mencipta sejarah ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat pengundi warisan. Tuan-tuan dan puan-puan di seluruh Sabah yang mengundi warisan ini ialah pejuang untuk negeri Sabah. Betul atau tidak? Perjuangan ini untuk kita semua rakyat Sabah. Kita tidak mau hanya calon saja menang. Nanti lepas pilihan raya biasalah dulu-dulu punya cerita yang menang calon. Rakyat masih juga kalah. Betul ke tidak? Ini kalilah. Yang ini kali calon menang, rakyat semua pun menang. Jadi minta maaf saya ada. Time sudah 5 menit. Saya ini kadang-kadang sudah bercakap, saya lupa dia punya bos ada di depan sini. Kerana jiwa kita, jiwa rakyat. Sangatlah banyak yang mau disampaikan. Ramai mereka yang di luar sana hidup BN, hidup entah apa lagi hidup lah. Tapi Sabah hidupkah tidak diri dorang ni? Ya, senang saja itu bos. Ya kan? Jadi bagilah peluang untuk saya untuk antara bersama-sama dengan Datuk Seri Shafie untuk mempertahankan dan berjuangkan nasib negeri Sabah. Bolehkah tidak?
Ya, dengan itu saya kena cerita pendek sikit. Datuk Seri pun sudah tunggu-tunggu kita yang dia punya ucapan lebih mahal daripada saya. Jadi saya berharap ramai-ramai kita turun mengundi besok 19 hari bulan. Jangan lupa undi warisan dan beritahu rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Janganlah ini kali kita bilang janganlah. Dulu kamu undi parti itu, parti ini, janganlah ini kali kita parti warisan saja. Betul? Boleh dibuat kata, boleh kah tidak? Terima kasih. Itu saja setakat ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sabah! 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 Undi! 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 Terima kasih di atas ucapan calon P173 Putatan. Terbang di awan burung jentayu, kerana penat gugur ke bumi. Tampillah Tuan Presiden kesayangan kami bersama amanat untuk bekalan kami. Untuk itu dijemput dan dipersilakan Presiden Parti Warisan Malaysia, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq bin Haji Abdal untuk memberikan amanat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih pengurusi majlis yang dikasihi, yang berhormat Datuk Muhammad Shah, Ketua Bahagian Bendahari, yang dikasihi yang berhormat Jun Wong, Naib Presiden Parti Warisan, yang dikasihi calon Cik Amanda Yo, Parti Warisan di Kota Kinabalu, yang dikasihi Saudara Ahmad Said, calon di Putatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Pertama, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini di Putatan. Cuacanya baik, biasa hujan sebelah malam. Alhamdulillah, panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi ruang. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan yang datang dari jauh dan dekat, membolehkan kita hadir hari ini 14 hari bulan. Hanya tinggal 4 hari kita akan mengundi. Kita undi untuk menentukan kerajaan di negara Malaysia ini. Pilihan raya ini bukan permainan. Tempatnya gelanggang, bukan hanya kita menabur janji. Tempatnya pilihan raya ini menentukan masa depan negara kita, masa depan umat di negara Malaysia. Lagi-lagi kita di bumi Sabah ini. Pilihan raya ini cukup penting. Bukan ianya tempat kita hanya mendengar dendangan lagu-lagu dengan janji-janji yang manis daripada ahli-ahli politik yang datangnya dari Semenanjung maupun daripada Sabah. Kita harus mengambil iktibar. Kita harus nikat. Rakyat Malaysia di Sabah ini kena ada kebulatan dia. Dari segi tindakan, dari segi amalan mereka, kebulatannya, kepaduannya untuk pastikan jangan undi itu dibuang mengikut nafsunya itu. Jangan dijual dengan hanya janji-janji yang ada. Kita telah melihat dalam pembentukan negara kita, kita mendengar dendangan lagu yang diutarakan pemimpin-pemimpin negara Malaysia sebelum kita mencapai kemerdekaan bersama membentuk Malaysia. Kita tidak masuk ke Malaysia, kita bentuk bersama Malaysia dengan tanah Semenanjung, dengan Sarawak, dengan Singapura. Kita wujudkan negara namanya Malaysia. Kita bukan pendatang. Ini negara kita. Mana mungkin Malaysia boleh dinamakan Malaysia kalau tidak ada Sabah, Sarawak? Ya hanya tanah Semenanjung saja. Maka dengan itu diikat jiwa kita
dipadukan dengan dendangan janji dan lagu. Kalau kita merdeka, kita bebas dari kongkongan pihak British dan kita umat, kehidupan mereka akan berdaulat. Otonomi ada. Nikmat kekayaan. We manage the wealth sendiri. Itu dendangan lagu tahun 1960-an. Maka terbangkitlah orang-orang kampung dari pelosok seluruh, bukan hanya di Sabah, di Sarawak, sampai ke Singapura. Terbentuk Malaysia. Harapan cukup tinggi bila kita lepas daripada belenggu penjajahan. Union Jack diturunkan di Padang Merdeka, di depan Tun Razak, di depan Tun Fuad, di depan Tun Mustafa. Waktu itu di Padang Merdeka dinyatakan bahwa kita sebagai sebuah wilayah yang merdeka bersama-sama membentuk negara Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kemana kita bawa? Kemana kita lihat hari ini negara Malaysia dibawa oleh pimpinan negara? Sama ada Mahathir, sama ada Anwar, sama ada si Najib, sama ada si Mahyudin, sama ada si Hadi dan si Zahid dan banyak lagi pemimpin-pemimpin negara ini. Kemana dibawa negara Malaysia ini? Berpecah, berbalah, sampai ayam pun tidak boleh selesai. Masalah demi masalah yang dihadapi. Utang negara meningkat. Ringgit lemah. Kejadian, ketirisan, rasuah merata tempat yang ada. Apa yang kita terkenal sebagai sebuah negara membangun, sebagai sebuah negara yang maju, sebagai sebuah negara yang berpadu umatnya. Kita harus melihat rentetan sejarah ini. Mengukur kejayaan bukan hanya dengan lagu RTM. Tapi kita kena melihat anak-anak bangsa yang ada di negara ini. Sampai ke pelosok Pitas. Sampai ke pelosok di Long Pasir. Sampai ke pelosok di kampung-kampung. Di Kunak. Kemana anak-anak masa depan mereka yang dilahirkan selepas kita mencapai kemerdekaan ini. Merdeka kita dalam membentuk Malaysia. Apa jadi dengan negara Malaysia? Kita bantu bersama. Singapura keluar. Bila Singapura keluar dari Malaysia, Singapura hari ini sebagai sebuah negara yang terkaya di rantau Asia. Ringgitnya cukup kukuh, cukup kuat. Tidak ada kayu balak. Tidak ada kelapa sawit, tidak ada minyak, tidak ada gas. Menjadi negara yang kaya raya. Brunei punya minyak, Brunei punya gas, Sabah lagi banyak. Tapi Brunei rajanya, sultannya yang terkaya di dunia. Sabah wilayah, Sarawak wilayah, bersama Tanah Semenanjung. Sabah wilayah yang termiskin di Malaysia. Kayu balaknya banyak. Mantan Ketua Angkatan Muda Keadilan Biji timahnya banyak. Jamal Ansari. Minyaknya, reserve minyak Malaysia yang terbanyak terletak di bumi Sabah. 1.8 bilion barrel reserve of oil. 37% of the reserve of oil in Malaysia come from Sabah. Sabah merupakan wilayah pengeluar minyak terbesar di Malaysia. Kampung Siriga, ya, kampung saya. Sabah merupakan kedua terbesar selepas Sarawak pengeluar gas yang ada. Sabah merupakan di antara wilayah mengeluarkan kelapa sawit yang besar di negara Malaysia. Tapi kilang buat minyak kelapa sawit pun tidak ada. Kemana mau dibawa umat? Pasal itulah anak-anak kita terpaksa cari kerja. Di mana cari kerja? Di Labuan. Malam semalam saya berada di Labuan. 3,000 orang hadir dalam pertemuan saya di Labuan. Malam semalam. Semalam saya berada di Pandan.
di Kuala Lumpur. Hampir 1,000 orang ikut perjumpaan saya di Pandan. Kemana umat? Saya tanya, berjumpa di Pandan, berjumpa di Labuan. Tuh, kami ini mengundi di Membakut, kerja di Labuan. Semalam di Pandan, anak-anak Sabah, kami tuh kerja di sini, mengundi di Sabah, tapi tidak boleh balik pasal tidak ada duit cari kerja di sini. Kemana anak-anak kita? Pekerjaan mereka di Kimanis, kita punya minyak. Siapa yang dapat kerja di Kimanis itu? Rakyat Malaysia di Sabah kena insaf. Bukan kita tidak sayang dengan negara Malaysia. Kita sayang dengan negara Malaysia. Ini negara kita. Tapi negara ini, pimpinannya, ini yang kita tidak ingin bagi sokongan. Bukan negara. Setiap pemerintahan lebih daripada 60 tahun Barisan Nasional perintah. Saya ikut dengan BN. Bukan saya tidak ikut dengan BN. Saya mantan naib presiden BN. Jawatan apa yang saya dibagi? Menteri Kampung, Menteri Perpaduan, Menteri Kebudayaan, Menteri Jaga Telur dengan Ayam. Semalam saya dengar ada pertemuan di Putatan malam semalam. Anwar Ibrahim datang. Dicadangkan Menteri Kampung diberi kepada calon mereka. Cadangan. Apa itu kan nilai yang kita mau jawatan rakyat Malaysia di Sabah? Kita tidak gila sebarang jawatan. Sama ada Menteri Kampung, sama ada timbalan Perdana Menteri, sama ada Perdana Menteri. Tapi kami mau kembalikan hak kami di bumi ini. Kau bagi jawatan timbalan Perdana Menteri kepada satu orang, dia yang kenyang, dia yang senang. Kau bagi jawatan Menteri Kampung kepada satu orang, dia saja seorang. Tapi kalau kembalikan minyak kita, hak kita, saya yakin umat keseluruhannya akan dapat menikmati. Bukan satu orang menteri yang rasa. Ini yang kita perjuangkan. Bukan perjuangkan tawar-menawar. Datang ke Sabah, dibuat kita macam budak-budak. Bagi gula-gula. Kami bagi kamu timbalan Perdana Menteri. Apa rakyat Malaysia di Sabah layak jadi timbalan Perdana Menteri? Apakah kami layak hanya menjadi Menteri Kampung? Menteri itu, menteri ini layak juga anak muda contohnya. Yang masih muda. Amanda Yo, keluaran Universiti Cambridge, keluaran Universiti London School of Economics, Finance, satu universiti tersohor di dunia di London, London School Economics, keluaran Nanyang Singapura lagi. Nampak saja badan kecil tapi otaknya besar. Apa artinya kau simpan calon badannya besar, otaknya kecil? Kita mau pemimpin yang mampu mengukir dasar hala tuju. Negara ini di landasan ekonominya mantap. Bukan kita mau lantik orang YB yang hanya bersuara di parlimen. Saya juga minum darah. Kemana kita bawa umat ini? Kemana dibawa umat? 3 hari lalu saya pergi kampung Sungai Damit, Padas Damit. Penyerahan, oke. Sudah bagi penyerahan. Di Lumadan. Kita bagi dia bendera. Kampung Sungai Padas Damit. Bila saya limpas di kampung Sungai Padas Damit, ini tahun 2022. Satu saja kita buka. Saya limpas itu, saya nampak jalan. Satu saja buka bendera. Bukan hanya berlubang. Balai polisnya. Ya, ada polis di sini mendengar ini. Balai polis yang ada di Sungai Padas Damit berpapan. Balai polis berpapan. Federal Department. Masakan balainya berpapan tahun 2022. Masakan bila saya singgah sekejap di klinik namanya Desa, hospital tidak ada.
Yang ada klinik desa. Saya masuk dalam, saya panggil pegawai, tengok macam mana bilik dia, tengok macam mana ubat dia. Bila saya tengok bilik dia, satu katil saja. Saya bilang, kenapa satu katil? Datuk Seri, kalau ada orang beranak, hari ini dia beranak, hari itu juga keluar. Pasal tidak ada tempat tidur katil. Kalau ada perempuan satu lagi beranak, tidak cukup katil untuk 2 orang. Tahun 2022, peruntukan untuk Kementerian Kesihatan berbilion setiap tahun. Berbilion, bukan 100 juta. Berbilion ringgit diperuntukkan untuk Kementerian Kesihatan. Saya limpas di satu sekolah, masih berpapan sekolah di Mempakut itu. Tapi kalau kita dengar belanjawan, baru-baru ini pun 55 bilion untuk Kementerian Pelajaran. Tapi sekolahnya di Sabah masih berpapan. Orang Sabah ini bila mau bangun ini, bila mau bangkit, didendangkan dengan lagu-lagu bagi jawatan, bagi pangkat. Bukan main dia goyang kaki. Pasal itu saya tidak ditawarkan. Saya tahu saya ditawarkan jawatan timbalan pada menteri. Saya tolak jawatan itu. Bukan pasal nafsu saya. Saya memperjuangkan umat di Sabah ini. Ini bukan saya mau cipta, mau saya reka yang saya ditawarkan jawatan. Ini kebenaran dia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap maka dengan itu bila saya ke Long Pasir, bila saya ke Kinabatangan, jalannya, ya Rabbi, lubangnya bukan satu tapi besar. Bila saya tanya, jalan apa ini? Federal Road, jalan persekutuan, jalannya berlubang. Saya pergi Pandan, jalan tidak nampak berlubang. Kalau ada lubang hari itu, besok pagi sudah siap lubangnya. Di Sabah, lubangnya hari itu berlubang, besok masih ada lubang. Lusa lubangnya lagi besar. Tahun depan lagi banyak lubangnya. Sampai tayar pun papcut. Pasal itu saya letak seorang calon dinamakan Ahmad Said, seorang engineer. Seorang yang berpengalaman. Engineer yang boleh bersuara di parlimen dengan lantang, dengan technical knowledge yang ada, menyuarakan kenapa tidak boleh kita mampu untuk menyediakan infrastruktur di peringkat negeri Sabah. Ini kena disuarakan. Oh, ini Datuk Seri cakap saya, dia pun menteri kampung dulu. Menteri kampung, ya. Tapi berapa peruntukan yang diberikan? Untuk jalan mana yang kita bagi? Peruntukan ada tangki biru pun berapa saja? Mau cerita tangki biru, kita mau loji air, kita mau pipe air, bukan tangki kepada umat di negara ini. Tahun 2022 masih tangki air. Ini bukan Afrika. Ini Malaysia. Negara yang kaya dengan minyak, dengan gas. Kemana minyaknya? Kemana gasnya? Kita tanam kelapa sawit. Hasil kelapa sawit kita di Sabah diambil oleh MPOB. Mereka tentukan harga berapa satu tan. Lepas itu kita tidak tahu berapa nilainya mereka ekspor ke luar negara. MPOB jual sama India, jual sama China. Kita tidak boleh menjual minyak kelapa sawit kita. Kita tanam, kita baja, mereka jual. Bagus. Hidup barisan nasional. Pasal itu saya minta di Putatan termasuk di Kota Kinabalu. Pastikan pendirian kita tegas. Pastikan undi kita bulat. Bukan untuk diri kita. Kepada umat, bukan hanya di Putatan. Bukan hanya di Kota Kinabalu. Umat yang ada di Pitas, di Long Pasir, di pelosok kampung-kampung. Anak-anak yang masih berjalan ke sekolah mengikut papan kayu. Bukan ada jambatan semen. Kemana umat ini mau sedar ini? Kemana umat mau insaf? Bertahun-tahun kita lihat keadaan ini berlarutan.
Nampak saja Kota Kinabalu cantik. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kota Kinabalu saja cantik. Tapi bandar-bandar lain, kampung-kampung Kota Marudu, kalau kau mau telefon saya, besok pagi saya pergi Kudat, pagi-pagi lagi. Dulu saya pergi Kudat. Sudah ini round keberapa saya round ini. Pergi Kota Marudu, dari Keke sampai Limpas Tuaran, masih ada 4G. Lepas itu limpas dari Kota Belud sampai 3G. Limpas Kota Marudu sudah sampai ke bandar. Lepas itu di kampung, tidak ada G sudah. Telefon pun tidak boleh sampai. Tapi bukan main Tan Sri Anwar Musa. Kita akan bina Malaysia dengan menggunakan 5G. Kau cerita 5G. Kami di Sabah 0G. Orang panjat pokok mau telefon sama orang. Bukan senang. Itu bukan sekolah, ini bukan telekomunikasi. Maka dengan itu kita kena insaf. Kali ini kita kena ada kebulatan undi kita. Pastikan calon putatan. Pastikan calon Kota Kinabalu. Amanda, Siamat, undi mereka sebagai ahli parlimen. Boleh? Orang Sabah minta kepada orang Sabah. Masakan tidak boleh. Parti Kuala Lumpur minta dibagi. Pasal apa? 300 datang. Sudahlah diambil kursi kita, minyak kita, kelapa sawitnya. Ini kan lagi kita punya undi diambil. 19 hari bulan yang berkuasa bukan UMNO. Yang berkuasa bukannya DAP. Bukan Anwar Ibrahim. Ini yang saya dengar macam-macam cerita. Oh, kita kena sokong Anwar Ibrahim kerana dia boleh juga menjadi calon Perdana Menteri. Kenapa orang Sabah pikirkan Anwar Ibrahim? Orang Sabah kena pikirkan orang Sabah pembangunannya. Yang pikir Anwar Ibrahim mau jadi Perdana Menteri. Bodoh apa kita orang Sabah ini? Dia Perdana Menteri, dia yang senang. Bukan kita senang. Mahathir sudah Perdana Menteri. Mahyudin sudah Perdana Menteri. Si Najib Perdana Menteri. Semuanya sudah ada Perdana Menteri. Husin On pun Perdana Menteri. Orang Sabah masih susah. Apa kamu ingat kalau Anwar Ibrahim Perdana Menteri, surga jadinya kita? Bodoh apa orang putatan ini? Kemana keinsapan kita? Ditawarkan berbagai-bagai di telinga. Kamu boleh tawarkan orang lain, tapi kalau warisan lagi-lagi presiden, jangan perbodohkan kita. Ini waktunya, ini musimnya. Kalau kita menang kursi yang beramai, banyak, itu yang saya katakan, kita akan wujudkan Borneo Blok. Blok apa? Blok Sabah dengan Sarawak. Pasal apa? Saya dengar suara pimpinan orang Sarawak. Kami mau tuntut hak kami. Kami mau banyak peruntukan untuk Sarawak. Itu kan suara kita macam Sabah. Jadi kalau tuntutan Sabah, kalau tuntutan Sarawak sama, kalau kita gabungkannya menjadi blok Borneo, bukan setakat tuntutan untuk pembangunannya, cara budaya hidupnya kalau di Sabah ini, orang Cina, orang India, orang dusun, orang Kedazan, Aramaiti, tidak Aramaiti, boleh duduk satu meja. Ini kadang-kadang dia yang minum, kau yang minum teh, dia minum bir, tidak boleh duduk. Islam apa itu? Apakah dalam Quran, dalam hadis menyatakan haram kau duduk dengan orang yang minum bir? Dalam Islam yang haram kau minum. Dia yang minum, bukan kau minum. Masakan kau minum Coca-Cola, dia minum bir, tidak boleh duduk satu meja? Kalau tidak boleh duduk satu meja, jangan duduk satu negara. Ini negara berbagai bangsa. Masya Allah. Binatang pun boleh duduk di putatan. Binatang apa yang datang di putatan ini? Bukan binatang kucing, binatang anjing, binatang ayam. Berbagai binatang yang hidup di putatan. Kita boleh tidur bersama.
Cuma buaya saja tidak ada. Ada juga. Buaya di mana itu? Oh, buaya darat. Yang ini saya tidak tahu. Susah mau kenal buaya darat ini. Kadang-kadang itu kita tidak tahu macam mana buaya daratnya. Tapi kita mau ini yang ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat di negara ini. Diturunkan nikmat rahmatan lil alamin untuk semua umat. Kalau hujan di Putatan, apa ingat hujan kena si Ahmad Shah saja kepala dia, si Jun Wong tidak kena. Pasal dia Cina, dia Islam. Tidak. Kalau kamu duduk satu tempat, hujan diturunkan, banjir diturunkan, semuanya mendapat hujan dan banjir. Tidak kira bangsanya. Sama ada dia Melayu, sama ada dia Cina, sama ada dia si Mugu, orang India. Kepalanya kena hujan, sama saja itu. Ya, tidak ada berbagai-bagai merasanya. Kita negara berbagai bangsa. Kita sayang bangsa kita. Mana mungkin kita tidak sayang? Kita sayang agama kita. Tidak akan lepas agama saya dari agama saya itu. Dari jiwa dan hati kita, jantung kita. Itu kekal. Tapi kita kadang-kadang umat ini, oh saya punya agama. Kau punya agama, kau duduk sana. Tidak boleh. Al-Quran turunkan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud. Wa la ana abidu ma'abadtum lakum dinukum waliyadin. Agama kau dengan agama kau, agamaku dengan agamaku. Tuhan kau dengan Tuhan aku. Ini tidak. Kita satu umat dalam satu negara tidak boleh duduk sama-sama. Wah, saya masih ingat dulu masa saya jadi menteri perpaduan, menteri kebudayaan. Gaduh mana masjid yang besar, mana masjid yang tinggi minaretnya. Satu gereja, satu masjid. Saya panggil semua. Muftinya saya panggil, dia punya padri saya panggil, semua agama saya panggil. Jangan gaduh. Pasal apa? Tinggi satu. Yang itu minaret church. Krosnya tinggi. Yang masjidnya dia punya ni tinggi juga. Bergaduh pasal tinggi bangunan. Itu bukan ajaran. Bangunan ini perhiasan. Apa yang penting kepada umat, ajaran kandungan agama-agama ini yang perlu diterapkan kepada pengikutnya. Apa nilainya? Apa value yang kita mau terapkan? Bukan bangunannya semata-mata cantik, besar. Apa artinya besar masjidnya kalau tidak ada yang bersolat? Kalau masjidnya kosong, apa artinya gereja besar tapi amalannya aramaiti hari-hari? Betul tak? Nah, ini kita kena lihat. Jadi saya berharap nilai yang diterapkan itu. Jangan kita berpecah kena agama dan bangsa. Itu yang saya nyatakan dalam manifesto. Manifesto warisan. Pertama, penyatuan umat. Kita kena padukan rakyat negara ini, rakyat Malaysia, rakyat di Sabah, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Kalau itu dapat kita satukan, insya-Allah ekonomi kita dapat kita mantapkan itu. Kalau gaduh sana, gaduh sini, pelabur tidak akan datang. Hari ini negara Malaysia bukan tempatnya untuk pelaburan. Banyak orang yang akan memilih Vietnam, memilih negara-negara lain, melabur. Korea, dulu Malaysia. Kenapa? Pilihannya itu bukan lagi negara kita kerana kestabilan politik yang tidak menentu. Dalam 5 tahun, 4 Perdana Menteri. Hampir tiap-tiap tahun Perdana Menteri ada. Cuma di Malaysia saja. Mahathir ada, si Mahyudin ada, si Ismail Sabri ada. Wah, bukan main. Tidak sampai 4 tahun, 3 Perdana Menteri. Yang kalah jadi Perdana Menteri, si Ismail Sabri. Mana ada sistem demokrasi di dunia yang kalah jadi Perdana Menteri, yang menang jadi pembangkang. Di Malaysia saja ini. Yang kalah UMNO, kerajaan. Yang menang bersatu DAP PKR warisan jadi pembangkang. Terbalik ke demokrasi apa ini?
Pasal itu saya beritahu, gaduh tidak habis. Mahathir gaduh dengan Anwar, hilang kuasa kita. Lepas pilihan raya ni, kalau Anwar dapat lagi MP-nya, Mahathir dapat MP-nya, tidak habis akan gaduh. Saya mau jadi Perdana Menteri. Mahathir cakap, Anwar pun cakap, saya juga boleh jadi Perdana Menteri. Pasal saya ada jumlah. Jumlah apa? Mahathir boleh jadi Perdana Menteri, 13 saja MP-nya. Si Mahyudin lagi kecil, 7 saja bersatu. Boleh jadi Perdana Menteri si Mahyudin 2 tahun. Sabah ada 25. Kalau kita menang 25, sedang Mahathir 13 boleh jadi PM, Mahyudin 7 boleh jadi Perdana Menteri. Kalau kita menang 25, Sarawak menang 31, kerajaan akan tidak boleh dibentuk di negara Malaysia tanpa merujuk kepada Sarawak dan Sabah. Waktu itu jangan kita mau tunggu dipanggil. Bukan dorang yang bentuk. We will form the government. You come and see us. Bukan kita mau pergi sana. Mau minta jawatan menteri luar bandar. Waktu itu kita yang melantik, bukan dorang yang kita yang minta. Terbalik betul pemikiran orang Sabah ini. Dupang ain lah hati itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini pastikan, ya, jangan kita jual undi kita. Boleh? Untuk masa depan anak-anak kita. Untuk masa depan Sabah. InsyaAllah kalau kita menang dengan majoriti, jangan cerita lagi-lagi kalau 25 kursi. Tidak akan ada kerajaan boleh dibentuk. Saya sudah berhubung dengan rakan kita dari Sarawak. Kalau sekiranya berlaku, kita akan sepakat. Pertama, tuntutan hak kedua-dua negeri ini. Apa salahkah dalam undang-undang? Itu perlembagaan. Dalam perlembagaan Malaysia menyatakan wilayah Sabah berhak dalam perjanjian 63 untuk menuntut 40% cukai yang dipungut kena dikembalikan kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Ini tidak. Kenapa kita ini dalam perlembagaan, bukannya mainan, bukannya cakap-cakap, bukannya cadangan, perlembagaan Malaysia yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap usaha untuk memastikan kejayaan kita dalam pilihan raya kali ini akan dapat kita tingkatkan jumlahnya. Di Putatan menang, di Kota Kinabalu menang, insyaAllah. Ya, have to work hard. Saya sudah jelajah banyak kawasan. InsyaAllah di Tawau, InsyaAllah di Batu Sapi, InsyaAllah di Sipitang, InsyaAllah di Kimanis. Saya sudah round beberapa tempat. InsyaAllah di Labuan. Saya cerita malam semalam di Labuan. Bila saya pergi Labuan, hampir 3,000 yang ada dalam acara malam itu. Bukan hanya orang Melayu, sampai orang Cina pun ada. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, di Putatan ini kena kerja keras. Jangan hanya bergantung Haji Ahmad Awang sama cawangan-cawangan, PDM. Kena kerja. Pastikan sampai 19 hari bulan kita turun ramai-ramai. Undi calon. Undi. Ini yang saya mau suara dia. Jangan barisan. Jangan GRS. GRS ni saya tidak tahu kemana dibawa orang Sabah ini. Bergaduh, bertanding di mana tempat. Di Buluran, Ronald Gandhi lawan. Siapa dilawannya? UMNO. Dia siapa dia? Naib Presiden Bersatu. Bersatu lawan dengan UMNO. Di kawasan saya bertanding, UMNO lawan Bersatu. Campur pejuang lagi. Siapa lawan pejuang lawan saya? Adik ipar saya. Tun Mahathir pun simpan adik ipar saya lawan saya. Bagus Tun itu. Kemana mau dibawa ini?
Kemana mau dibawa? Di atas itu kononnya GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan Rakyat Sabah. Gabungan rakyat apa? Satu menteri Cina pun tidak ada. Saya minta dengan masyarakat Cina di Sabah ini, jangan mudah diperbodohkan oleh GRS AGG. Gabungan Rakyat Sabah, satu ekor Cina pun tidak ada menteri. Satu ekor Cina pun tidak ada pembantu menteri. Gabungan Rakyat Sabah, Cina tidak ada. Apa dong ingat Cina pengundinya berapa? Waktu warisan perintah, semua kaum ada. Semua kaum dapat tempat. Yang Cinanya, yang Murutnya, yang KDM-nya, yang Brunei-nya, semua kaum ada kalau saya sebut satu persatu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya kali ini pastikan supaya perjalanan politik negara ini jangan ada kekeliruan dia. Jangan ada kepincangan dia. Pasal itu kita letak di satu parti dinamakan Warisan Berbagai Bangsa itu. Di situ kita bina umat berpadu. Kalau Barisan Nasional bukan berpadu. Ada UMNO, ada MCA, ada MIC. Kalau tidak undi Melayu, UMNO, Melayu akan mati. Itu Barisan Nasional. Disokong UMNO, Cina mati. MCA kosong undi dia, MP-nya. MIC mati, satu MP di bawah Barisan Nasional. Berjaya bergabung dengan Barisan Nasional, sampai sekarang berjaya tinggal sejarah. ASNO bergabung dengan Barisan Nasional, ASNO pun tenggelam, tinggal sejarah. Bergabunglah pula PBS dengan Barisan Nasional. Dulu perintah banyak kursi, sekarang tinggal satu MP-nya, PBS. 7 adunya banyak lagi warisan. Kemana mau dibawa itu? Gabungan apa ini? Gabungan berpecah nafsu semegala-gala ini. GRS ada bersatu. Baru semalam lahir di Sabah. Dorang yang dapat 9. Yang PBS sudah lama lahir di Sabah, cuma 4 saja kursinya. Yang bintang si Jepri orang KDM kononnya, tinggal 2 saja dapat. Yang si Kurup 1 saja kursi. Itu dalam GRS. Dalam barisan yang banyak kursi, UMNO. Siapa gabungan dia? Di Sabah ini. Parti apa? Tidak ada pun parti tempatan yang dapat kursi banyak. Maka dengan itu, warisan yang bertanding. Gabungan tidak ada. Gabungan umat di bawah satu parti. Yang bertanding anak Cina. Yang bertanding anak Brunei. Yang bertanding anak Bajau. Yang bertanding anak Murut. Yang bertanding anaknya kadang-kadang Bugis pun ada. Berbagai kaum yang kita letak untuk bertanding di kawasan ini, tidak mengira bangsa, tidak mengira agamanya itu. Kita padukan mereka. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, ala tujuannya warisan bukan pasal bangsa, bukan pasal agama semata-mata. Kita berjuang untuk cuba mengatasi masalah ekonomi negara, masalah pekerjaan, masalah keselamatan, masalah kesihatan, masalah pendidikan. Pasal itu bila kita jadi kerajaan di Sabah, pertama kali sejarah kita wujudkan Kementerian Pelajaran. Kita wujudkan Kementerian Kesihatan. Pasal itu perjuangan kita. Bukan kita perjuangkan seperti Barisan Nasional. Keutamaan dia ialah ekonomi. Keutamaan dia ialah kesihatan. Keutamaan dia ialah pendidikan. Sekolah masih berpapan 60 tahun kita merdeka. Kemana mau dibawa Sabah ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sungguh, saya harap sungguh kita pastikan undinya pilihan raya ke-19, undi calon. Bukan hanya Putatan, bahkan juga Kota Kinabalu. Dan seluruh Sabah, seluruh Malaysia. Semalam saya nampak di Pandan, insyaAllah
kita akan memberi cabaran yang hangat kepada saudara Rafizi di situ. Ong Tikiat, calon yang ada grassroots dia, mantan MP, YB Wi, juga bekas YB di kawasan Mangsa Maju itu. InsyaAllah kita akan bagi cabaran kepada mereka. Yang penting kepada kita, banyakkan kursi di peringkat negeri Sabah. Boleh? Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa 19 hari bulan undi calon warisan. Sabah. 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 Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah tadi ucapan daripada Datuk Seri Presiden, ucapan dan amanat serta nasihat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kejutan kita pada malam ini. Untuk itu saya menjemput Datuk Seri, Datuk Awang dan juga kita punya Datuk Jun Suong serta barisan-barisan kita punya VIP untuk turut sama-sama menyaksikan penerimaan ahli daripada PKR dan juga Parti Star. Ya, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan menerima tetamu baru daripada Parti Keadilan, iaitu mantan Ketua Angkatan Muda dan juga AJK cabang putatan daripada Parti Keadilan berjumlah 173 orang ahli. Dan seterusnya, Parti Star juga menyertai Parti Warisan dengan keahlian 130 orang daripada Ketua Penyelaras kawasan Parti Star, Kampung Matidas Tombobo dan juga Kampung Serigai. Okey, ahli daripada Star. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ya, demikianlah tadi kita sama-sama menyaksikan kemasukan daripada Parti PKR dan juga Parti Star kepada Parti Warisan yang kita sayangi. Ini menunjukkan betapa pemimpin-pemimpin ini menyayangi dan memahami akan perjuangan Parti Warisan di bawah pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee. Sebelum kita adakan sesi bergambar, kita gegarkan sekali lagi putatan. Boleh? Ready? Sabah! 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 Undi! 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 Okey, kita akan bergambar beramai-ramai bersama dengan Datuk Seri Presiden dan juga barisan kepimpinan Parti Warisan.
di Kota Kinabalu dan juga Putatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rapat-rapat. Penuhkan. Tuan-tuan yang berada di kiri, kanan, depan dan belakang pentas, kita jemput beramai-ramai. Tak apa, kali ini kita rapat-rapat. Bukan ada COVID lagi, dah tak ada COVID dah, kita ada bebas. Dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Jutaan ribuan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir memeriahkan majlis kita pada malam ini. Hingga kita berjumpa lagi di lain episod. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.